Kitabul Aiman, sumpah, wan nuzur, dan nazar. Ini kitab tentang bentuk-bentuk sumpah dan juga bentuk-bentuk nazar. Bab firman Allah SWT, la yu'akhidhukumullahu billaghwi, Allah tidak mengira sebagai kesalahan kepada kamu dengan sumpah yang sia-sia kamu lakukan. Walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul iman, tetapi dia mengira kesalahan terhadap kamu dengan sebab sumpah yang telah kamu sengajakan, yang telah kamu maksudkan betul-betul, ila qawlihi, hingga kepada firman-Nya, tashkurun. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa Abu Bakar tidak pernah membatalkan mana-mana sumpah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kafarah, yakni ayat tentang kafarah sumpah. Wa qala, beliau berkata, yakni selepas turun ayat itu, la ahlifu ala yaminin, aku tidak akan bersumpah dengan sumpah, mana-mana sumpah, lalu aku nampak yang lain terlebih baik daripadanya, melainkan akan ku lakukan yang terlebih baik dan akan ku kafarahkan sumpahku itu. Seterusnya riwayat daripada Abdurrahman bin Samurah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu minta jawatan. Kerana kalau jawatan itu diberikan kepadamu dengan diminta, akan diserahkan bulat-bulat kepadamu, akan diserahkan engkau kepadanya, yakni untuk menyelesaikannya. Dan kalau jawatan itu diberikan kepadamu bukan dengan diminta, engkau akan diberi pertolongan untuk menguruskannya, menyelesaikannya, ataupun menanganinya. Wa idza halafta ala yaminin, apabila engkau bersumpah di atas sesuatu sumpah, lalu engkau nampak yang lain terlebih baik daripadanya, fakaffir an yaminik, maka kafarahkan sumpahmu itu dan lakukan yang terlebih baik. Lakukan yang terlebih baik. Seterusnya riwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, saya telah pergi kepada Nabi SAW dalam satu kumpulan orang-orang Asy'ariyin untuk meminta kenderaan dengan Nabi SAW. Baginda berkata, demi Allah, aku tidak akan memberikan, aku tidak dapat memberikan kepada kamu, yakni kenderaan. Tidak ada pun apa-apa yang dapat kuberikan untuk kamu. Qala, Abu Musa berkata, kemudian beberapa ketika kami berada di situ, kemudian dibawakan kepada Nabi SAW 3 ekor unta ghurridh dhura, yang putih bonggolnya, puncaknya, yakni bonggolnya itu. Fahamalana 'alaiha, baginda pun memberi unta itu kepada kami, yakni sebagai kenderaan. Falamma talaqna, bila kami pergi, kami pun berkata, atau sebahagian dari kami berkata, wallahi, demi Allah, kita tidak akan diberkati kerana kita telah pergi kepada Nabi untuk meminta dengan baginda kenderaan. Dia bersumpah bahawa dia tidak akan memberikan kepada kita kenderaan itu. Kemudian dia beri. Mari kita pergi kepada Nabi SAW, kita sebutkan perkara ini. Kami pun pergi kepada Nabi SAW. Baginda bersabda, bukan aku yang memberi kenderaan kepada kamu, tetapi Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku demi Allah, insya Allah tidak akan bersumpah ala yaminin, tidak akan bersumpahlah. Fa'ara ghairaha, lalu aku nampak yang lain lebih baik, terlebih baik daripadanya, daripada apa yang aku bersumpah itu, melainkan aku akan kafarahkan sumpahku
dan melakukan yang terlebih baik, ataupun aku melakukan yang terlebih baik itu dan aku kafarahkan sumpahku. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Hammam bin Munabbih, beliau berkata, ini adalah di antara hadis yang telah diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah, diambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah, kitalah orang-orang yang terakhir tetapi yang terdahulu pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, la an yalajja ahadukum bi yaminihi fi ahli, sesungguhnya kamu berkeras dengan sumpah kamu terhadap ahli keluargamu, itu lebih besar lagi dosanya di sisi Allah daripada dia memberikan kafarah yang Allah telah fardukan ke atasnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berkeras, berdegil dengan sumpahnya terhadap ahli keluarganya, itu terlebih besar dosanya, tidak dapat ditutup, tidak berguna kafarah untuknya. Ataupun di sini perbezaan nuskhah, liyabarra, bukan laisa, liyabarra yakni al-kafarah, hendaklah dia melakukan kebaikan. Maksud beliau dengan mengkafaratkan sumpahnya itu. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aimullah, demi Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar satu pasukan tentera, yakni mahu menghantar, dan baginda telah melantik untuk menjadi panglima kepada mereka Usamah bin Zaid. Maka adalah orang yang mengkritik tentang kepimimpinannya, kelayakannya untuk memimpin itu. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangkit, lalu berkata, kalau kamu mengkritik, kalau kamu tidak senang dengan kepimpinannya, maka sesungguhnya sebelum ini pun kamu tidak senang hati ataupun mengkritik tentang kepimpinan ayahnya. Demi Allah, sesungguhnya ayahnya memang layak untuk jawatan itu, dan ayahnya itu adalah di antara orang yang paling kusayangi, dan dia ini, yakni Usamah ini, adalah di antara orang yang paling aku sayangi sesudahnya, yakni sesudah ayahnya itu. Selepas tidak ada ayahnya. Babun kaifa kana yaminun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya. Abu Qatadah berkata, Abu Bakar pernah berkata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hallahi idzan, atau la hallahi dza, dalam nuskha yang lain. Tidak, demi Allah. Ini tak boleh. Kalau kita kata idzan, la hallah idzan, tidak, demi Allah. Kalau begitu, yuqalu, dikatakan, wallahi wa billahi wa tallahi, semuanya bermakna demi Allah. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumpah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu gunakan, yaitu lafaznya ataupun ucapannya, la wa muqallibil qulub, tidak, demi Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, apabila binasa Qaisar, apabila tiada lagi Qaisar, apabila hilang Qaisar ini, maka tidak ada lagi Qaisar selepasnya. Apabila binasa Kisra, maka tidak ada lagi Kisra sesudahnya ataupun selepasnya. Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, gedung-gedung mereka berdua pasti akan dibelanjakan di jalan Allah. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu, supaya tadi juga, walladzi nafsu Muhammadin biyadi latunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah. Diriwayatkan dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, wahai umat Muhammad, demi Allah,
kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu ketawa sedikit dan menangis banyak. Diriwayatkan dari Abdullah bin Hisham, beliau berkata, kami pernah bersama Nabi SAW. Ketika itu baginda sedang memegang tangan Umar bin Al-Khattab. Baginda pun berkata kepadanya, Umar pun berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau paling aku sayangi daripada segala yang lain kecuali diriku, ataupun sesungguhnya engkau lebih kusayangi daripada segala yang lain kecuali diriku. Nabi SAW pun bersabda, tidak, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sehingga aku lebih engkau sayangi dari dirimu sendiri. Faqala lahu Umar pun berkata, fa innahu al-an, sekarang iyalah, baru sekarang. Wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi, demi Allah engkau lebih kusayangi dari diriku sendiri. Nabi SAW pun bersabda, al-an ya Umar, baru sekarang, wahai Umar. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid bahwa mereka berdua menceritakan kepada perawi di bawahnya, ini Ubaidullah, bahwa ada dua orang bertelingkah dan membawa kes mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada mereka berdua berkata, iqdi bainana bi kitabillah, putuskan kes kami ini dengan kitab Allah. Yang seorang lagi berkata, yang ini lebih cerdik daripada di antara dua itu. Iyalah, wahai Rasulullah, putuskan kes ini di antara kami dengan kitab Allah dan benarkan saya bercakap. Nabi SAW pun berkata, bercakaplah. Orang itu pun berkata, sesungguhnya anak saya ini menjadi pekerja kepada orang ini, menjadi pekerja kepadanya, yang menjadi buruh dia ataupun orang gaji dia. Itu mana? Malik berkata asif, maknanya gaji, orang yang diupah ataupun pekerja. Zana bimra'atihi, yani anak saya yang menjadi pekerja kepadanya itu telah berzina dengan istrinya. Mereka pun menceritakan kepadaku bahawa anakku perlu direjam. Aku pun menebusnya dengan memberikan 100 ekor kambing ataupun biri-biri dan seorang hamba sahaya perempuan. Kemudian saya bertanya ahli ilmu. Mereka menceritakan kepadaku bahawa anakku perlu disebat 100 sebatan dan perlu dibuang negeri selama setahun. Perlu diasingkan, yakni dibuang negeri lah selama setahun. Sebenarnya rejam itu dikenakan ke atas istrinya, yakni perlu dikenakan ke atas istrinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, pasti akan kuputuskan kes kamu berdua dengan kitab Allah. Adapun kambingmu dan hamba perempuanmu itu perlulah dikembalikan semula kepadamu, yakni engkau berhak mengambil kembali. Dan Nabi SAW memerintahkan supaya disebat anak orang tadi dengan 100 sebatan dan membuang negeri dia selama setahun. Nabi SAW memerintahkan kepada Unais al-Aslami supaya pergi kepada istri yang seorang lagi. Kalaulah dia mengaku, maka Unais akan merejamkannya, ataupun dalam nuskha yang lain, farjumha, maka kamu rejamlah. Fa'tarafat, istri orang itu mengaku, lalu Unais pun merejamnya, yakni dengan orang lain lah. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya dari Nabi SAW, sabda baginda, bagaimana sebenarnya Aslam, Ghifar, Muzainah, Juhainah adalah terlebih baik daripada Tamim, Amir bin Sa'sa'ah, Ghatafan dan Asad. Mereka rugi sia-sia. Qalu na'am, mereka berkata memang benar, betul lah tu. Faqala, Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadih,
demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, innahum khairum minhum, mereka yang tersebut tadi terlebih baik lagi daripada mereka yang tersebut kemudian tadi. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Humaid As-Sa'idi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik satu orang sebagai pegawainya. Faja'ahul 'amil, maka pegawainya itu pulang setelah selesai daripada pekerjaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun berkata, wahai Rasulullah, ini untuk kamu, dan yang ini telah dihadiahkan kepada saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berkata kepadanya, kenapa tidak engkau duduk di rumah ayahmu dan ibumu? Engkau tengoklah, adakah akan diberi hadiah kepadamu atau tidak? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu petang selepas sembahyang berdiri lalu bertasyahud dan memuji-muji Allah dengan pujian yang layak dengannya. Kemudian baginda bersabda, amma ba'du, fama balul 'amil, kenapa ada pegawai yang kami lantik datang kepada kami lalu berkata, ini min amalikum, ini adalah hak kamu, dan yang ini telah dihadiahkan kepadaku. Apa kata kalau dia duduk di rumah ayahnya dan ibunya, dia tengok, dia lihatlah adakah akan dihadiahkan kepadanya atau tidak. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, tidak berkhianat seseorang dari kamu terhadap mana-mana harta, yakni kerajaan, melainkan akan dibawanya harta itu pada hari kiamat, ditanggungnya di atas belakangnya, di atas tengkuknya, dipikulnya di atas tengkuknya. Kalau apa yang dikhianatinya itu berupa unta, maka ia akan datang membawa unta, yakni dukung unta lah, yang berbunyi, yang bersuara rorak, yang ada suaranya, suara unta. Kalau apa yang dikhianatinya itu berupa lembu, maka dia akan datang dengan memikul lembu itu, lembu yang berbunyi lah, yang ada bunyi lembu, bertemuh lah kita kata. Dan kalau kambing, dia akan datang membawa kambing itu, jadi akan dukung kambing itu, kambing yang bertebek, tayar, faqad ballaghtu, sesungguhnya telah kusampaikan. Abu Humaid berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya sehingga kami benar-benar nampak putih dua ketiak baginda. Abu Humaid berkata, waqad sami'a dzalika ma'i, hadis ini Zaid bin Thabit juga telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaku. Fasaluhu, kamu tanyalah dia. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya, seperti tadi juga, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu menangis banyak dan ketawa sedikit. Sekali. Nah, ini bab aiman dan nuzur. Aiman maknanya sumpah, sumpah. Nuzur maknanya nazar. Jadi sumpah tu banyak macam. Ada yamin lara, ada yamin ghamus, macam-macam lah yamin itu. Sumpah, bentuk-bentuk sumpah lah. Secara umum ada orang bersumpah dengan nama ayah dia, ada orang bersumpah dengan gini-gini, macam-macam lah cara tu. Dengan di sini nak sebutnya, sepatutnya buat macam mana kalau nak bersumpah. Wan nuzur, nazar ni pun ada macam-macam juga. Jadi di sinilah babnya. Sebabnya ini dari segi kesesuaian lah, munasabah di antara bab ini dengan bab sebelumnya, iaitu biasanya orang ni dia nak mengelak. Baru ni kita sudah jumpa dah, ada tu. Nazar tidak menolak apa-apa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
keluarkan harta orang bakhil dengan nazar itu. Baru ni kita sudah jumpa dah Nabi Cada. Jadi biasanya orang ni kalau dia menghadapi apa-apa masalah, kira-kiranya menghadapi takdir Tuhan lah, dia akan bernazar. Kira-kiranya untuk mengelakkan diri daripada takdir Allah SWT. Yang ni kalau Allah SWT bui dia, sialah kita kata, kalau dia sakit, maka dia akan buat gini-gini, jamu makan kalau kita kata, dia akan pergi ke Mekah ke, dia akan apa-apalah kita kata, pergi iktikaf ke, di masjid, mana-mana masjid. Jadi begitulah keadaan. Jadi nak tahulah nazar tu pula lagu mana nazar. Tentu sekali nazar tu dibolehkan, walaupun baru ni zahirnya nampak macam sekadar tu je Allah SWT nak suruh orang bakhil tu jadi belanja, jadi dengan cara bernazar tu. Tapi kita sudah bincang dah, tidak perlu diulangi lagi lah. Bagaimanapun nazar itu asasnya ada, tetap ada. Jadi bagaimana sepatutnya kalau nak bernazar? Dalam bab inilah juga. Mula-mula sesuai dengan yang dia sebut dulu tu, aiman, yakni sumpah tu, dia ceritalah, buat mari ayat Quran dia dulu. Itu cara kitab-kitab dulu. Mula-mula dia mari ayat Quran dulu. Maknanya seseorangnya cerita hukum tentang sumpah ni, asas sebenarnya kalau dalam Quran mana ayatnya? Ni buat mari dua ke? Ya sesuai. Jadi di sini ayat ni buat mari. Di samping buat mari ayat ni nak menunjukkan punca jadi hukum sumpah ni ada, dan begitu juga kafarah sumpah ni ada, asalnya ada dalam Quran, bukan dalam hadis sahaja. Artinya kalau hukum yang seperti ini kuat kedudukannya, tidak seperti kalau sesuatu perkara tu ada hukumnya, sabit hukumnya berdasarkan hadis sahaja, itu pun kuat dah. Tapi kalau tak ada dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada, itu lagi kuat lagi. Jadi Imam Bukhari nak cerita mari ayat ni, dalam ayat ni sebut tentang sumpah. Lepas tu sumpah yang lagu mana dikira salahnya. Lepas tu kalau kita melanggar sumpah tu, macam mana kita nak buat kafarah? Dalam ayat ni berlaku. Jadi ayat ni walaupun ringkas Imam Bukhari nak ceritanya, tetapi ia merangkumi, boleh dikatakan sebahagian besar, kalau tidak keseluruhan pun, cerita tentang sumpah itu. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi, ini isyarat kepada yaminul lagh, sumpah lara, sumpah yang hampa. Hampa lagu mana? Sebab kalau padi tu kak tak ada isi lah, tak ada isi, tak kira lah, tak ada timbangannya. Ini pun yamin lagh. Yang dikiranya ma'aqadtumul aiman, ini isyarat kepada yamin muaqqadah, sumpah yang dikuatkan itu dengan kesedaran, dengan sengaja. Apatah lagi kalau sumpah itu sumpah dengan nama Allah pula, itu makna dikuatkan dengan nama Allah. Hak tu yang Tuhan ambil kira. Adapun kalau seorang tu macam sekarang ni lah, terutamanya orang Arab rajin, dia kecak, selalu dia kecak, wallah ma qultu lahu kadza, misalnya dia kata, dia rajin sebut wallah ni, itu bukan maksud sumpah yang sebenar. Itu orang panggil termasuk dalam yaminul lagh. Itu sumpah dengan untuk menguatkan ayat saja, sekadar tu je. Sumpah dengan inna atau lam takkid, sekadar tu saja. Ataupun ada beberapa tafsiran tentang yaminul lagh yang dimaafkan, mana tidak dikira salah, dosa apabila orang bersumpah tu. Boleh kita tengok boleh kita tengok dalam hasyiah nombor 2. Apa makna yaminul lagh, sumpah yang hampa ni? Ada beberapa makna, iaitu kata seseorang dalam kalamnya dengan tidak qasad, dia kata la wallah, bala wallah. Inilah mazhab Syafi'i. Maknanya kata lagu tu sekadar untuk menguatkan ayat saja, supaya kata innalah.
Sumpah kata inna kalau dalam bahasa Arab sesungguhnya, sebenarnya, hak sebenarnya, hak betul pun lagu itulah. Ada pula ulama yang mengatakan ini yamin lagu ini yang hampa ini bermakna hak gurauan, dalam bentuk gurauan. Itu yang kedua. Yang ketiganya yaminil lagu ini yamin maksiat. Yamin maksiat. Dia bersumpah nak melakukan maksiat. Maka kalau dia langgar hak tu tidak salah. Bahkan bagus langgar hak tu. Dia tak tahu apa yang dia bersumpah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaminul lahu itu yamin yang sumpah yang diberikan kerana ghalabah zan. Mana dia berasa yang betulnya begitu, padahal hakikatnya tidak begitu. Dia berasa gitu, hak seingat dia memang lagu tu, maka dia bersumpah lah. Tetapi yang betulnya tidak gitu. Itu yaminul lahu. Ini mengikut pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad. Imam Abu Hanifah dan Ahmad, maknanya sungguh saya tengok dia, demi Allah saya tengok dia duduk Kota Baru tadi, dia perasan, tapi dia yakinlah dia mengikut dia tu. Yang sebetulnya orang tu tak pergi pun Kota Baru tadi, dia keliru lah. Keliru. Hak lagu tu tidak kira berdosa tu kalau bersumpah. Itu yang dimaksudkan yaminul lag, mengikut Imam Abu Hanifah dan Ahmad. Yang kelima, yamin pada ketika marah, pada ketika naik angin marah terlajak, dia bersumpah pada ketika itu termasuk dalam yaminul lag. Yang keenam, yamin fin nisyan, pada ketika dia terlupa. Dia terlupa, dia tak ingat, ataupun dia tengah mabuk ke, dalam keadaan mabuk ke, ataupun dia dalam keadaan mengigau ke, maknanya dalam keadaan tidak sedarlah. Itu yang dimaksudkan dengan yaminul lag. Yamin yang seperti ini, sumpah yang seperti ini tidak dikira. Tidak dikira. Adakah seseorang itu kalau dia bersumpah dalam keadaan dia tak sedar gitu, dia ngegah, tiba-tiba orang kaya awak bersumpah tadi, jadi dia kena buat ke? Tidak. Tak ada apa-apa, tak ada hukum apa. Selesai gitu ya. Senyap gitu. Itu makna la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi. Allah tak kira hak tu. Akhadha yu'akhidhu mu'akhadhah, mana kira sebagai satu kesalahan. Itu makna yu'akhidh. Akhadha yu'akhidhu mu'akhadhah, tidak kira sebagai satu kesalahan. Tetapi yang dikira sebagai kesalahannya iaitu yang kamu kuatkan, yakni yamin mu'aqqadah. Yamin yang dikuatkan, sumpah yang dikuatkan itu satunya yakni dengan sedar, dengan betul-betul dia maksudkan, ataupun yang bercanggah daripada yang tersebut tadilah, mengikut pendapat masing-masing. Dia tidak bergurau, sungguh-sungguh serius dia. Ataupun mengikut pendapat tu memang betul, dia yakin betul, tidak keliru pun, sumpah. Ataupun yamin pada ketika tidak marah, ataupun yamin pada ketika tidak terlupa. Itu maksudnya ma'aqqattumul aiman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum. Itulah ayat dan seterusnya. Maknanya kalau hak ni, kalau kamu langgar, kamu kena kafarah gini. Yang disebut dalam ayat tadi. Fakaffaratu it'amu 'asharati masakin, beri makan kepada 10 orang miskin, ataupun beri pakai kepada mereka daripada makanan ataupun pakaian yang sederhana kamu berikan kepada ahli keluarga kamu. Kalau tak ada itu, fasiyamu 3 ayyam, puasa 3 hari. Itulah kafarah sumpah kamu. Dalam Quran itu sudah ada dah, jelas dah. Itulah cara kafarah sumpah kamu. Kena jagalah sumpah tu. Begitu. Baiklah. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, dia kata Abu Bakar dia tak rajin bersumpah. Lepas tu kalau dia bersumpah, dia langgar sumpah dia. Tak ada. Kalau dia bersumpah, dia mesti buat. Kalau dia bersumpah, tak ada langgar. Langgar tu maknanya dia kata nak buat, lepas tu dia tidak buat. Ada. Dia mesti buat. Hak dia bersumpah tu. Hak bersumpah tu lagu mana? Kalau bersumpah tu hak maksiat, hak haram, tak boleh buat. Sumpah hak haram. Yang ni bersumpah
Hak boleh buat lah, sumpah hak boleh buat. Kalau bersumpah nak buat, nak bunuh orang, atau nak menyakiti dia, tu tak boleh, kena batal sumpah lagu tu. Jadi apa maksud Abu Bakar tidak pernah membatalkan sumpah dia ni? Maksudnya dia tidak pernah bersumpah benda yang tidak patut lah, yang tidak boleh dilakukan. Dia bersumpah benda yang memang boleh buat, sebab tu dia buat. Tak perlulah membatalkan sumpah tu. Kalau dia bersumpah untuk melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan, maka terpaksa dia kena batal sumpah dia tu. Tak boleh tu. Kalau tu jadi haram pula, dan bukan haram. Sumpah nak minum arak, takkan nak minum arak, kena batal sumpah tu. Batal sumpah. Jadi dia tidak pernah mana bersumpah yang menyebabkan dia perlu kena batal. Bahkan dia sempurnakan. Sebab apa? Sumpah dia tu memang munasabah. Memang munasabah. Itu satu makna. Yang keduanya, dia betul-betul sumpah ni makna berjanji lah. Sumpah berjanji lah. Kalau berjanji dengan orang, dengan kita kuatkan perjanjian kita pun kita kena tunaikan. Tak boleh kita main-main. Apatah lagi dengan Allah SWT. Maknanya Sayyidina Abu Bakar ni seorang yang pegang, lekat janjilah. Janji dengan Allah SWT dia tidak batalkan. Tetapi selepas daripada Allah SWT menurunkan ayat sumpah hasanilah, la yu'akhidhukumullah. Abu Bakar kata, saya tidak akan bersumpah lepas tu saya nampak hak lain lebih baik, melainkan saya akan buat hak lebih baik itu, dan saya akan bayar kafarah sumpah saya. Saya akan bayar kafarah sumpah saya. Ataupun saya akan tunaikan kafarah bagi sumpah saya itu. Gitulah. Saya tidak akan bersumpah lepas tu saya nampak hak lain lebih baik. Kita kena buat hak lebih baik tu. Hak lebih baik. Maknanya kalau kita kata seorang tu bersumpah hak tak baik, tentu tak boleh lah dia nak buat hak tak baik tu. Dia kena buat hak baik. Itu makna hak lebih baik. Satu maknanya. Yang kedua, dia bersumpah dengan sesuatu yang memang baik dah. Memang baik dah. Tetapi dia akan buat, ada lagi hak lebih baik daripada tu. Dia akan buat hak lebih baik. Hak tadi baik dah dia bersumpah tu, tapi dia akan buat hak lebih baik. Apabila buat hak lebih baik itu bermakna tidak buat sesuatu yang dia bersumpah lah. Hak dia bersumpah dalam lagu lain, buat lagu lain, lagu mana walaupun lebih baik. Kerana tu dia bayar kafarah, kerana tidak tepat dengan hak dia bersumpah. Hak dia bersumpah tu dia sebut lagu lain, tiba-tiba buat lagu lain, buat lagu lain. Dia bayar kafarah. Bermaknanya di sini, mana seorang Islam ni walaupun dia bersumpah tu dalam keadaan kira-kiranya macam-macam keadaan lah nak boleh bersumpah ni, tegang lah, keadaan tegang lah nak bersumpah ni, bersumpah. Lepas pada tu, kalau katakanlah anda yang kedua tadi, sumpah tu hak yang dia bersumpah tu baik dah, dia buat hak lebih baik, maka tidak ada rugi siapa-siapa. Tak ada rugi siapa-siapa. Katakanlah dia bersumpah nak bui kepada satu orang tu 100, kalau dia gini-gini, tiba-tiba dia nampak kalau bui 200 apa lebih molek lagi, dia pun susah. Tapi hak tadi disebut 100, ni bui 200, tak serupa kan? Walau bagaimanapun faedahnya tetap lebih baik kepada orang yang diberi tu. Banding 100 dengan 200 lebih baik 1. Yang keduanya bayar kafarah pula. Kafarah ni ada faedah pula untuk orang miskin ke apa, ada faedah, tidak sia-sia lah, tidak sia-sia ke mana-mana pun. Jadi banyak sudut kebaikan dia tu lebih baik. Maknanya dia akan buat yang lebih baik dan bayar kafarah dia tu. Kemudian di sini ada pula khilaf ulama pula. Ada yang mengatakan kalau seseorang tu sumpah nak buat sesuatu yang haram, adakah apabila dia tak boleh, tentu tak boleh buat lah benda haram tu. Misal kata minum arak, tentu dia tak boleh buat, dia mesti kena batalkanlah sumpah dia tu. Apabila dia batalkan sumpah dia tu, adakah dia kena bayar kafarah atau tidak? Khilaf di situ. Ada yang mengatakan tak kena bayar. Hak kena bayar ni hak boleh, sumpah yang boleh, yang diharuskan.
hak tak boleh tu, hak haram tu tak ada apa, tinggal saja. Ada yang mengatakan tidak, walaupun hak haram pun apabila kita mesti kena tinggal tu mesti, tapi kena bayar kafarah juga. Itu kena bayar kafarah juga. Ada benda yang harus apabila kita bersumpah jadi wajib lah. Sebab tu dia mari sumpah ni dengan nazar ni lebih kurang, bab yang sama. Dari segi sama-sama kena tunaikan. Asalnya tidak wajib, apabila kita kata jadi wajib. Dari segi tu sumpah, sebab tu letak dalam satu bab nazar dan sumpah ini. Seterusnya hadis yang kedua tentang Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Samurah ni. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kata kepada dia lah, jangan minta jawatan. Kerana kalau engkau diberikan jawatan tu dengan kau minta, akan diserahkan urusan itu untuk menyelesaikan jawatan itu kepada engkau semata-mata. Itu tak boleh. Tapi kalau diberikan kepada engkau jawatan itu dengan tidak diminta, kau akan ditolong untuk menghadapinya. Itu satu perkara besar tu, panduan besar tu bagi kita, panduan besar. Tetapi hak kita nak cerita dalam bab ni tak ada kena mengena situ. Hak kena mengenanya hak kemudian. Hak kemudian. Maknanya cerita hak saat ni jangan minta. Kalau kita tengok zaman sekarang ni macam-macam lah kan. Minta tu apabila nak sesuatu jawatan tu dengan cara sogok orang lah, dengan cara rasuah lah, macam-macam cara. Nak jadi tok wakil pun satu hal juga kita kata. Pergi buat gini. Itu orang panggil minta lah. Minta. Kalau boleh, mana serah kepada dia semata-mata. Tapi kalau tidak minta, katakanlah jadi tok wakil, kau apa pun supalah. Kalau tidak minta, mana akan diberi pertolongan. Ini dari segi hak ghaib, hak kita tidak nampak. Hak dari segi hak nampak pula. Dari segi hak nampak apa dia? Apabila engkau minta, orang nampak lah kita ni ada kepentingan. Orang pun kata ikut dia lah, tak ada belah mana, tidak ikhlas mana dia pun. Tu dari segi kesan dia. Orang tak apa nak tolong. Tapi kalau orang ni dan dia tu pun tidak semesti layak. Kalau dia layak sungguh, mesti pakat pilih dia. Tak payah minta pun, orang akan tonjol dia. Orang tak akan nampak orang lain, nampak dia. Ni tidak. Sebab itu dia kena minta. Maknanya dia untuk nak buat kerja tu dia tidak selayak mana ataupun tidak menonjol mana, orang tak nampak kelebihan dia tu. Sebab tu dia perlu minta. Dalam keadaan tidak sempurna dia, macam mana dia nak buat kerja tu? Macam mana dia nak buat kerja? Dari segi pertolongan, dia tak erti banyak perkara. Dia nak minta tolong sama dia tak tahu nak minta tolong ke apa. Gapo patut? Hak dia tak boleh buat sendiri, dia patutnya ni dia kena beri ke orang. Kadang-kadang dia pakai ambil ke dia belakang walaupun dia tak erti pun. Itu bahayalah. Jadi diktator lah lagu tu. Lama-lama jadi diktator. Makna itu makna tidak diberi pertolongan. Dari segi pandangan, nasihat orang tak ada. Sebab dia tidak tahu. Gapo dia yang patut dia terima daripada orang. Dia berasa bila dia dapat kuasa tu dia boleh buat apa saja. Memang pun kadang-kadang bila ada kuasa tu boleh buat lah. Tapi dari segi tepat tu tidak. Menyebabkan akhirnya jadi tak molek lah. Tetapi kalau diberikan kepada engkau, nak boleh orang bui ni, dia mesti kena orang nampak dulu dia tu. Mesti ada kelebihan. Apabila orang bui, orang nampak dia ni memang tidak nak pun. Jadi kita kena pakat tolonglah dia dah kita nak dia. Dia akan jadi mari hak tu. Tu hak dari segi hak nampak. Hak pertolongan hak ghaib tu memanglah seperti dalam hadis ni sebut dah. Lepas tu yang keduanya, apabila dia ni tidak minta, bermakna orang minta, orang nampaklah tu dia tu. Nak boleh kalau orang nampak ni, dia mesti kena menonjol benar. Sebab kalau tidak manusia ni payah dia nak nampak kelebihan orang. Dia nak nampak lebih dia. Kalau dia nampak orang lain lebih tu, lebih benar. Maka pada ketika itu akan diberi pertolongan kepada dia. Itu dari segi hak zahir. Tetapi ulama bahas pula, minta ni minta benar lagu mana. Tak boleh minta semua. Kalau kita nak kerja tak minta lagu mana. Sebab dia nak mari minta kita.
Kita ni bukanlah orang menonjol sangat, biasa, taraf biasa yang kita kata. Pahala ke mana? Boleh. Hak tu minta dah, muka syarat dia kena minta. Syarat dia. Kalau tidak, apa dia nak tahu beribu-ribu orang ni? Dia nak gapo, tidak nak gapo, mana ke tahu? Hak tu boleh kalau minta lagu tu. Kalau memang dia sudah dibuka untuk diminta. Tapi kalau jawatan-jawatan yang memang tidak dibuka lagu tu dan perlu kepada kelayakan, kita kena kaji diri kita sendiri dulu, sesuai ke tidak. Itu maksudnya. Dan kalau kita layak dalam keadaan tak ada orang lain, atau kalau ada pun orang tu kurang daripada kita, kalau dia naik boleh jadi bahaya, boleh dalam keadaan tu boleh minta. Ulama bahas pula hak ni maksudnya ada orang lain yang lebih lagi daripada kita, kita minta juga. Sepatutnya dia tu jenis warak, kalau kita kata dia tak kecek, dia tak minta. Jadi sementara dia tak minta, kita minta. Ataupun orang duk sebut-sebut dia hak layaknya, tiba-tiba kita ni tidak layak, mana kita nak kita. Hak lagu tu tak boleh, hak tu tak boleh, tu tak boleh. Tak ada apa sebab, semata-mata kerana kalau kita duduk di tempat tu misalnya, kita boleh gaji, kita adalah pangkat tu, semata-mata kerana tu. Tu tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tu secara mana? Haram. Kita kena bagi kepada orang yang lebih layak. Begitu sikap Muslim. Hak nak sininya, apabila engkau bersumpah, engkau tengok hak lain lebih baik, fakaffir an yaminik, maka engkau kafarahkan sumpah engkau itu, dan engkau berikan, engkau buat apa yang lebih baik itu. Sumpah juga hadis, asal lagi ni hadis Abu Musa al-Asy'ari ni, Nabi SAW kata, insya-Allah, kata dia, aku tidak akan bersumpah dengan sesuatu sumpah lalu aku nampak hak lain lebih baik, melainkan aku akan kafarahkan sumpahku dan aku akan buat hak terlebih baik tu. Sumpah juga kalau sekat tu. Tetapi hak belakang sikit maknanya syak perawi, dia kata aku akan lakukan yang terlebih baik itu dan aku akan kafarahkan sumpahku. Sini ada khilaf. Mana boleh kalau seseorang itu bersumpah dan sebelum pada dia buat apa yang dia bersumpah tu, dia sudah kafarah dulu lagi, dia sudah bayar kafarah dulu lagi, boleh ke tidak? Di sini ada khilaf lah. Ada yang mengatakan boleh kafarah dulu. Dia pegang dengan mana? Hadis hak atas tadi. Engkau, hadis Abdul Rahman bin Samurah, kalau engkau bersumpah, kau tengok hak lain lebih baik, engkau kafarahkan sumpahmu, lepas tu engkau lakukan hak lebih baik. Maknanya muka dia bersumpah lagu lain, asalnya lafaznya lagu lain, tak saya buat lagu tu, tak saya buat tu, nanti kena buat dulu ke baru batalkan sumpah tu dengan kita buat benda tu ke, atau tak payah buat, kita buat terus hak lebih baik. Yang ni bayar kafarah dulu, boleh ke tidak lagu tu? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Dia kena buat dulu, batal dulu. Lepas pada tu barulah bayar kafarah. Tak boleh kafarah dulu, sedangkan benda yang kita bersumpah tu kita tak langgar lagi, dia kena langgar dulu, baru boleh bayar, baru ada kafarah. Sebab kafarah ni bayar kepada pelanggaran kita. Kalau kita tak langgar, lagu mana? Kalau kita tak langgar, tak boleh lah. Begitu. Di sini ada ni. Jadi bagi golongan yang mengatakan tak boleh, dia pegang dengan dia pegang dengan hadis Aisyah tu lah, hadis Abu Bakar tu. Aku tidak bersumpah, lepas tu aku tengok orang lain lebih baik, melainkan aku akan buat hak lebih baik tu. Aku akan buat hak lebih baik. Mana langgar adalah sumpah aku, sebab sumpah tu lagu lain, kita buat lagu lain, itu makna langgar. Buat hak tu dulu, lepas tu baru bayar kafarah. Tidak kata kafarah dulu, lepas tu baru buat. Dia pegang dengan hak tu. Bagi orang yang mengatakan boleh bayar kafarah dulu walaupun tak langgar lagi, dia kata lagu mana? Dia pegang dengan hak ni lah, fakaffir an yaminik, lepas tu baru waqtil ladzi huwa khair, lepas tu baru buat apa yang lebih baik, bayar kafarah dulu. Sebab kafarah tu kafarah
kerana sumpah kita tu tidak menepati dengan hak kita nak buat dari segi tu. Bukan kerana pelanggaran, tak langgar. Begitu. Tapi bagi orang yang mengatakan kafarah ni adalah hukum terhadap pelanggaran, dia kena langgarlah dulu. Langgar tu langgar lagu mana? Seperti kita kata tadi lah, dia kena buat hak dia tidak kata tu, hak berlawanan dalam sumpah dia tu. Dia kena buat tu dulu. Ayat ni maknanya kalau dia kata kalau mu balik misalnya, kalau mu pergi ke situ jatuh talak, sumpah. Kalau mu pergi ke situ mu jatuh talak, demi Allah kata dia, kalau mu pergi ke situ mu jatuh talak. Jadi nak bayar kafarah dulu kau kena berlaku dulu benda tu. Bayar kafarah dulu. Bagi orang yang mengatakan bayar kafarah dulu, tak apalah, selesai. Jadi hak tu dia maknanya kira tak jadi lah, kira tak jadi. Tapi bagi orang yang mengatakan pelanggaran, dia kena langgar dulu. Langgar tu lah ke mana? Iaitu lebih kurang juga kesimpulannya. Lebih kurang juga. Jadi kalau langgar tu iaitu dia batalkan hak tu. Batalkan hak tu dulu, lepas tu baru dia bayar. Ataupun seperti dalam contoh yang kedua, hak terlebih baik tadi, dia kira kata nak bui sebanyak ni, dia bui lebih lagi daripada tu, itu makna langgar tu. Bui dulu, lepas tu baru bayar kafar. Ataupun bayar kafarah dulu, lepas tu baru bui. Bui tu bui hak lebih lah. Hak lebih tu dia tidak sebut dalam sumpah dia. Hak dia sebut tu hak kurang. Begitu. Maknanya ada dua pendapat di sini. Kalau mengikut Syafi'inya, mengikut Malik ke apa, dia kata boleh sebelum langgar tu bagi dulu boleh. Tapi kalau mengikut Hanafi, dia kata tak boleh, dia kena langgar dulu, lepas tu baru bagi kafarah tu. Lepas tu hak lain-lain ni, hak ni Abu Sa'id Abu Musa al-Asy'ari ni, hadis hak minta unta ni, kita sudah jumpa berapa kali dah. Sudah jumpa berapa kali dah. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Dia kata, mana? Wallahi la ahmilukum. Aku tidak akan dapat bagi kenderaan kepada kamu. Dia bersumpah. Jadi bersumpah di sini, sumpah lagu mana? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kafarah? Jawabnya dalam hak seterusnya, dia kata, kalau tengok lebih baik, aku akan buat lebih baik tu, dan aku akan kafarah dulu, lepas tu buat lebih baik. Ataupun ini syak perawi, maknanya riwayat ni boleh dipakai oleh kedua-dua golongan yang khilaf tadi. Maknanya bagi orang yang mengatakan tak boleh, dia kena wa ataitu alladhi huwa khair, buat dulu, lepas tu baru kafarah. Yang pertama kafarah dulu, baru buat. Maknanya dalam hak ni riwayat ni boleh dipakai oleh kedua-dua golongan tadi. Maknanya kiranya Nabi SAW tadi bersumpah tak sebui, lepas tu mana baik bui dengan tak bui? Baik bui lah. Dia bui, dia bagi. Setelah dia bagi tu, kira-kiranya dia bayarlah kafarah, sebab tidak serupa dengan hak dia kata tadi. Hak dia kata tadi tak sebui. Gitu. Tetapi riwayat ini ada dua ni hujung dia tu, pasal ada syak perawi tu. Dalam satunya dia kata, aku akan kafarahkan sumpahku, lepas tu baru aku akan buat hak lebih baik. Atau dia kata, aku akan buat hak lebih baik tu dulu, lepas tu baru bayar kafarah. Mana kedua-dua golongan tadi boleh pegang dengan hadis ni berdasarkan syak perawi tu. Hak mana satu? Kalau syak ni maknanya salah satu lah betul. Hak mana satu hak sebenarnya betul, tak tahulah dalam hadis ni. Sebab syak begitu. Walau bagaimanapun, orang yang menterjihkan, dia kata boleh bayar kafarah dulu sebelum daripada langgar tu, dia tengok kepada hadis lain lah pula. Tetapi golongan yang kedua tu, dia tengok kepada hadis lain juga. Jadi sama-sama kuat lah tu, sama-sama ada alasan. Sama-sama ada alasan. Kira-kiranya berdasarkan hadis ini, Nabi SAW telah kafarah lah. Tetapi apa cerita ni sungguh kau dia kafarah, atau dia cerita hak lain kalau perkara lain?
Itu ada kemungkinan lagi. Sebab Nabi SAW kata, wallahi la ahmilukum, boleh jadi dengan makna taukid saja, untuk menguatkan ayat saja, yang ini termasuk dalam yaminul lag, termasuk dalam yaminul lag. Seperti mana hak dia, hak lain-lain, wallazi nafsi biyadih, dia kata gini-gini, pada dia bayar kafarah semua. Banyak juga tempat hak dia bersumpah. Jadi apakah dia bayar kafarah? Tidak, tak mesti. Maknanya di sini kalau kita katakan dia sebenarnya tidak bersumpah di sini, bahkan di sini yang dimaksudkan ialah yaminul lag, maka hak dia sebut kemudian ni, dia kata kalau aku bersumpah, yang ni sumpah dengan makna sumpah yang muaqqadah. Nah, sumpah yang muaqqadah. Adapun kalau sumpah yamin lau begitu tidak, kecuali kalau kita mengatakan memang dia bersumpah tadi itu, wallahi la ahmilukum alaih, memang dia bersumpah, maka dia kena bayarlah munasabah sesuai lah dengan hujung hadis ini, iaitu dia kata kalau aku bersumpah, aku tengok lebih baik, aku akan kafarah dulu, lepas tu aku akan buat, ataupun aku akan buat dulu, lepas tu baru kafarah, sesuai lah. Walau bagaimanapun tidak jelas, tidak kat mana satu, tak jelas. Dan di sini nampak cermat sahabat tu, iaitu dia dengar Nabi SAW bersumpah tadi, lepas tu bui pula lagu mana lah, maka kita ni tidak diredai sebenarnya, kau lagu mana tak berkat lah, pergi tanya balik Nabi SAW. Cermat dia tu. Seterusnya riwayat Hammam bin Munabbih. Riwayat Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih ni anak murid kepada Abu Hurairah, dan dia ni adalah dia mencatat hadis-hadis yang dicatat oleh Abu Hurairah di zaman Nabi SAW. Abu Hurairah sudah tulis dah di zaman Nabi SAW, dia sudah tulis dah hadis-hadis itu, dan dikumpulkan dalam satu kitab namanya As-Sahifatus Sahihah, Sahifah Sahih. Sudah ada dah dia tulis di zaman Nabi SAW. Kemudian lepas tu dia bagi anak murid dia catat hak dia tulis tu. Dia catat seorang lagi di kalangan sahabatnya, Abdullah bin Amr bin Al-As, dia pun ada sahifah sendiri ni, orang panggil As-Sahifatus Sadiqah, hak dia tu. As-Sahifatus Sadiqah, hak dia tu, catatan dia. Tapi kalau kita tengok riwayat Abu Hurairah lebih banyak nak banding riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As. Sedangkan Abu Hurairah kata Abdullah bin Amr ni dia lebih banyak lagi daripada aku, sebab dia catat apa yang aku tidak catat, dia kata. Jadi apa makna tu? Ini masalah hak catat. Boleh jadi pada masa tu Abdullah bin Amr bin Al-As telah catat lebih banyak, tetapi Abu Hurairah dia meriwayatkan bukan semua daripada catatan dia, bahkan daripada hafalan dia pun ada juga. Tapi Abdullah bin Amr bin Al-As, dia lebih banyak riwayat daripada dia ni. Hak catatan tu hak selalu kita jumpa misalnya dalam Abu Daud, dalam Tirmizi, iaitu disebutkan an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, itu hak tu daripada Sahifah As-Sadiqah. Semua kalau lagu tu mesti daripada Sahifah As-Sadiqah. Yang ni berdasarkan catatan, bukan berdasarkan apa yang Abdullah bin Amr bin Al-As riwayatkan dengan mulut gini, tidak. Ini dalam catatan ni Abu Hurairahnya mula-mula sekali dia mari hadis nahnul akhirun as-sabiquna yaumul qiyamah. Dalam kitab dia tu, dalam Sahifah Sahihah tu, mula-mulanya hadis ni. Lepas tu dalam Bukhari ni kita jumpa beberapa kali, beberapa tempat di mana Hammam bin Munabbih ni dia meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Start dengan hak ni dulu belakang. Start dengan hak ni dulu. Walaupun hak nak cerita sebenarnya benda lain, tapi start dengan hak ni. Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Lepas tu baru cerita lain. Mana ini isyarat kepada dia ambil daripada sahifah itu. Mana dalam sahifah tu pun ada. Ini isyarat. Kalau dia kata nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah, bermakna hadis hak kemudian ni ada dalam sahifah itu, dan dia ambil daripada sahifah itu. Tetapi
Hammam bin Munabbih menceritakan bahawa ini bukan termasuk dalam wijadah dalam istilah hadis, tetapi ataupun ijazah, tidak. Ini termasuk dalam apa yang Abu Hurairah riwayatkan, sebutkan hadis kepada dia. Memang Abu Hurairah ada catat dalam kitab dia tu, tetapi di samping itu hak ni dia riwayat juga mulut gini. Itu sebab Hammam bin Munabbih kata qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hak ni yang aku jumpa, yang aku catat dia. Bukan hak ni yang aku jumpa Abu Hurairah tinggal kitab dia, lepas tu apabila dia mati aku pun belek kitab tu ada hak tu. Bukan lagu tu. Mana dia dengar dan dia dapati ada dalam kitab tu. Itu maksudnya. Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Sebab dalam kitab tu dia sebut hadis ni dulu, maka perawi kemudian ni pun sebut ni dulu. Walaupun hak ni bukan dimaksudkan sebenarnya. Ini hanya sebagai isyarat kepada kitab tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, kalau seseorang itu berkeras dengan sumpahnya terhadap ahlinya, itu lebih berdosa lagi di sisi Allah daripada dia bagi kafarah yang Allah telah fardukan ke atas dia. Dia bersumpah, tak saya klik selama sekian-sekian hari, tak saya klik seminggu, tak saya klik, dia tak saya klik ke rumah. Apa tak saya klik? Susahlah keluarga di rumah, anak bini di rumah. Jadi semua kena bini belakang buat. Sebelum pada ni ada juga yang dia buat, katakanlah ni jadi kena bini belakang buat. Susahlah anak bini di rumah. Jadi kalau dia berkerah dengan sumpah dia, tu lebih berdosa lagi. Jangan dia berasa aku sumpah dah, kalau aku batal sumpah jadi melanggar pula, dosa langgar sumpah ni. Jangan lagu tu. Kalau kita andaikan langgar sumpah tadi sebagai berdosa, maka berkerah dengan nak terus dengan sumpah tu lebih berdosa lagi. Tetapi sebenarnya melanggar itu bukan berdosa, bahkan baik. Langgar tu baik, bukan berdosa. Ini pada anggapan orang tu, dia takut kalau dia langgar dia berdosa, maka dia pun tidak batal. Tidak, dia kena faham bahawa lebih berdosa lagi. Anggapan dia bahawa berdosa tu langgar, tak betul. Bahkan yang betulnya dia kena langgar, dan langgar tu tak ada apa-apa. Sebab apa? Hak dia bersumpah tu tak molek tu. Hak dia bersumpah tu benda tak molek. Jadi hak Allah SWT fardukan ke atasnya, fardukan kepada orang yang telah bersumpah lah. Kalau dia nak membatalkan sumpah dia kena buat lagu mana? Iaitu dia kena bayar kafarah. Itulah Allah SWT telah tetapkan. Fardukan di situ maksudnya yang Allah SWT telah tetapkan. Seterusnya seperti itu juga. Cuma di ujung dia tu agak keliru sikit lah. Riwayat daripada Abi Hurairah, kata dia sesiapa yang berkeras terhadap ahlinya dengan sumpahnya, itu lebih besar lagi dosanya. La tughnil kafarah. Kalau nak kira kafarah pun tak ada, tidak berguna untuk menghapuskan dosa hak dia kata lagu tu terhadap isteri dia tu, terhadap keluarga dia tu. Dia berkerah dengan sumpah dia, dosa dia lebih besar lagi. Kalau nak kira dia bayar kafarah tu tidak dapat lagi menampung. Tetapi dah Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentukan kafarah ni sebanyak ni kira-kiranya memadai lah juga. Itu satu makna kalau kita baca laisa tughni al-kafarah. Tetapi dia buat tu nun panjang data tu kalau dalam kitab ni lah. Lepas tu dia buat ha, sin, fa, zal, gapo tu. Mana dalam nuskhah yang lain bukan lagu tu. Tetapi tepi tu dia ada liyabarra, yakni al-kafarah. Hendaklah dia berbuat baik atau hendaklah dia melanggar sumpah dia tu, yakni dengan memberi kafarah lah. Dia kena buat lagu tu. Jangan ditunggu sumpah dia tu, jangan ditunggu. Ini kalau berhubung dengan ahli keluarga lah, berhubung dengan ahli keluarga, orang-orang yang mana kalau dia bersumpah, kalau dia teruskan sumpah dia tu jadi memudaratkan, menyusahkan, maka hal lebih baiknya dia bayar kafarah. Ini makna perbezaan nuskhah lah tu, perbezaan nuskhah. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aimullah. Ini bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aimullah, demi Allah. Maknanya sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni macam-macam lafaznya. Macam-macam lafaz. Tadi dia kata wallahi insya-Allah. Wallahi sama ke? Tidak. Ada dengan lafaz yang lain wa aimullah, sama juga. Maknanya aku bersumpah dengan nama Allah. Sumpah. Tidak kata lafaz tu sahaja.
Lafaz yang memberi makna sumpah ialah nama Allah. Lepas tu Tuhan naknya, wa aimullah in kana la khaliqan. Jadi di sini Imam Bukhari nak cerita kepada dia, iaitu satunya lafaz sumpah tu aimullah, berbeza dengan yang tadi wallah, satu. Yang kedua dia nak ceritanya bukan semua orang panggil sumpah ni ada kafarah dia ke apa, tak ada. Ini termasuk dalam sumpah yaminul lagh dengan makna menguatkan ayat. Bukan makna dia kata ni tak betul. Mana kalau tak betul maka dia kena bayar kafarah. Mana dia tidak pasti bahawa Zaid bin Harithah dan Usamah ni baik, macam dia tidak pasti, maka dia bersumpah. Tidak gitu, dia pasti. Sebab dia pasti itulah dia bersumpah. Jadi sini tidak ada kena mengena dengan bayar kafarah ke apa, tak ada ni. Bahkan ini termasuk dalam yaminul lagh. Yaminul lagh dalam istilah yaminul lagh. Jadi yaminul lagh itu tidak diambil kira. Ini dikira sebagai menguatkan ayat sahaja. Kemudian hak cerita Usamah apa Zaid itu, siapa dia yang tak kenal? Siapa dia yang tak kenal kepada Zaid, tak kenal kepada Usamah ni? Syiah kata sahabat-sahabat besar tu lah tak kenal, kata dia. Abu Bakar tu lah duduk sungguh dia buat gitu tu. Padahalnya tak ada kena mengena. Jadi hak bersungguh ni adalah boleh jadi orang munafik. Kita kata lagu tu lah. Kita ahli sunnah ni kita kata munafik. Lepas tu yang dia kata kamu tu sebab orang munafik pun dia mari duduk sekali juga dengan orang-orang Islam. Jadi zahirnya dia tu sebagai sahabat lah zahir. Tetapi hakikatnya oleh kerana dia ni munafik, Islam pun tidak dia tu. Islam pun tidak. Jadi tentu sekali lah orang-orang yang nak canggah, nak kritik Nabi SAW lantik ni adalah orang-orang yang tidak baik. Takkan kita nak kata sahabat? Takkan kita nak kata sahabat? Lepas tu kalaulah kita nak kata Abu Bakar tak kenal lah, tak setuju lah gitu gini, Nabi SAW wafat tu Usamah ni tak ada hantar lagi. Lepas tu seterusnya siapa dia yang hantar? Siapa dia yang hantar? Yang melaksanakan hak Nabi SAW lantik Sayyidina Abu Bakar lah. Kalau dia tu termasuk di antara hak tak setuju, pakai berhenti buat senyap situ. Pakai buat senyap situ lah. Seperti mana pemimpin dulu janji gini. Pemimpin baru kemudian dia naik, dia tak setuju dengan tu, dia buat senyap. Gitulah kalau tanda tak setuju. Tapi kalau pemimpin dulu kata gini nak buat gini, dia pun berhenti. Pemimpin kemudian dia duk buat waktu, duk meneruskan tu. Macam mana kita nak kata dia tak setuju? Macam mana kita nak kata dia tak setuju? Gitulah. Babun kaifa kana yaminun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Dan Sa'ad bin Abi Waqqas berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi." Itu pun cara sumpah dia juga. Dia tidak kata wallah wa aimullah, tidak, tapi wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya. Itu pun sumpah juga. Abu Qatadah berkata, Abu Bakar berkata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la Allah dha, atau la Allah idzan. La Allah begitu. Tidak, makna dia lebih kurang ya? Tidak, demi Allah ini tak boleh jadi lagu ni. Dia kata, maknanya orang Arab guna wallahi wa billahi wa tallahi, sekali lagi wahallahi pun dia guna juga. Semuanya memberi makna demi Allah. Sayyidina Abu Bakar kata gitu, Nabi SAW senyap ya. Padahal dia dengar. Kalau lah tak boleh lagu tu, kena wallahi wa billahi wa tallahi saja, mesti dia tegur. Tu tujuan Imam Bukhari nak hari ni, dia nak cerita lafaz-lafaz sumpah tu. Hak dikira sebagai sumpah tu hak mana? Macam-macam lah tu. Dan riwayat daripada Ibnu Umar, dulu kita sudah jumpa dah. Nabi SAW kata, la wa muqallibil qulub. Itu pun sumpah juga. Tidak, demi Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati manusia. Walau bagaimanapun muqsam bihi tu, yakni perkataan yang digunakan buat bersumpah tu, sama ada Allah ataupun sifat-sifat dia. Hak tu sama ada Allah ataupun sifat-sifat dia. Hak lain tidak. Hak lain tak ada.
Seterusnya, wallazi nafsi biyadih, dia kata, kamu akan membelanjakan daripada gedung-gedung mereka di jalan Allah. Maknanya apabila Kisra dijatuh, Farsi jatuh ke tangan Islam, dan begitu juga Rom jatuh ke tangan Islam, orang Islam guna kekayaan dia tu untuk buat berjuang pula, untuk menyebarkan Islam pula. Nabi SAW kata ni memang betul berlaku selepas dia. Nak sininya kepada dia, Nabi SAW kata wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Tadi wallazi nafsi biyadih, ni wallazi nafsu Muhammadin, demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada di tangannya. Itu pun bentuk sumpah dia juga. Seterusnya Nabi SAW kata, wahai umat Muhammad, demi Allah kalau kamu tahu apa yang aku tahu, tentu kamu ketawa sedikit, menangis banyak. Demi Allah, wallahi. Waktu anaknya ada pihak lain-lain itu kita sudah jumpa dah bukan dia. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu ketawa sedikit dan menangis banyak. Banyaklah perkaranya. Kalau kita tahu tak, jadi tak suka tu. Hak sepeda Nabi SAW tahu. Kalau nampak tu nenek kita, ahli keluarga kita ada duduk seksa dalam kubur, tak jenis tidur dah. Kalau nampak tu, kalau nampak dosa, sepeda ditunjukkan kepada Nabi SAW dosa, tak ada kerja. Kalau nampak pahala pun boleh jadi tak jadi kerja juga, tak jadi hidup seperti biasa dalam dunia ni lah. Jadi nak akhirat saja, tak sih dah dunia ni, tak sih dah. Sedangkan tidak dikehendaki lagu tu. Hikmah Allah SWT nya tidak nak tunjuk. Kalau tunjuk tu jadi tidak percaya kepada perkara ghaib pula. Jadi nampak, kadang nampak jadi kebendaan. Sedangkan dia nak tanam dalam jiwa kita ni kepercayaan kepada ghaib. Banyaklah. Tengok nampak neraka pula. Tak boleh tidur. Tak ada kerja buat dah lah. Takut tu. Duk cari jalan, buka kitab lagu mana nak menyelamatkan diri daripada neraka tu. Begitu juga kalau nampak syurga. Lepas pada tu hak Sayyidina Umar tu pula sekat tu lah dulu. Allah.